بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Hadirin majlis ilmi yang dikasihi sekalian, syukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat sambung pengajian kita dalam kitab Sahihul Bukhari yang telah dikarangkan ataupun dihimpunkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang tokoh ulama yang hebat, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia yang dia masih berada di dalam kubur ataupun alam barzakh sekarang ini. Alhamdulillah, kita akhiri sekali pada minggu dulu hadis yang keempat, hadis yang ke-11. Yang ke-11 semenjak kita belajar awal-awal, hadis yang pertama innamal amalu binniyat, sehingganya kita sapa hadis yang ke-11. Kitab yang kedua, tajuk yang kedua iaitu Kitabul Iman. Kitabul Iman yang bersangkut dengan iman, yang mana kita telah duk bincang mengenai dengan khijah-khijah iman lah. Perbuatan gapo ratik yang menunjukkan kita ada iman kalau kita buat, dan juga menunjukkan kata kita ni kurang iman kalau kita tidak buat. Kita sambung pada bab yang baru pada hari ini, babun it'amut ta'ami minal Islam. Bab yang ke-6 dalam Kitabul Iman, babun it'amut ta'ami minal Islam. Beri makanan kepada orang lain adalah setengah daripada iman juga, ataupun setengah daripada amalan Islam lah. Di sini Imam Al-Bukhari dia kata minal Islam, beri makanan kepada orang lain adalah daripada Islam juga. Tapi tajuk ini ni duduk di bawah iman, yang mana kita faham di sini kata Islam dan juga iman. Di sini Imam Bukhari nak kata hak tula, iaitu Islam dan juga iman hak tula. Kita kalau lah suka beri makanan kepada orang lain, menunjukkan kata kita ni ada iman. Ada iman. Islam tu ada asal dah. Kadang-kadang kita jadi orang Islam tapi kita tak suka beri makanan kepada orang lain. Adapun kita suka beri makanan kepada orang lain. Sesiapa yang suka beri makanan kepada orang lain, dia adalah orang yang ada iman. Orang yang tak beri makanan kepada orang lain menunjukkan kata iman dia itu tu kurang, seperti mana dia kurang nak beri kepada orang lain. Hadis Imam Al-Bukhari dia bagi di sini hanya satu hadis saja. Bawah tajuk ni sakut dengan beri makanan kepada orang lain, satu hadis sahaja. Qala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Laits an Yazid an Abi al-Khair an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير
Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis ni daripada tok guru dia, ambil daripada tok guru dia Amr bin Khalid. Amr bin Khalid ambil daripada tok guru dia Al-Laits. Laits ambil daripada Yazid, Yazid ambil daripada Abul Khair, Abul Khair ambil daripada tok guru dia iaitu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dengar hadis ni ataupun ambil hadis ni daripada Nabi. Ni orang panggil sanad. Sanad hadis ni guru berguru orang panggil. Sanad ni mana apa? Mana kata berguru. Anak murid ambil daripada tok guru ambil daripada tok guru dia, tok guru sampai kepada tok guru besar sekali iaitu Nabi SAW. Tok guru yang menyebarkan ilmu Quran dan juga ilmu hadis adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini tok guru yang paling besar sekali. Ini orang panggil kata as-sanad, sanad hadis. Selepas daripada tu isi hadis lah. Perkataan Nabi adalah isi hadis. Habis tu hadis Nabi ni dia perakak dia ada dua bahagian. Satunya sanad orang panggil, yang keduanya isi kandungan ataupun neha hadis Nabi SAW. Kedua-dua ni dalam khumru hadis ataupun wicakan sah hadis ni dia kena cek dua-dua. Kena cek satunya suan tipin sarangan sanad kena cek kata sore-sore tu dia balas mana, dia adalah orang yang sikah dipercayai ke tak, adakah dia orang bohong ke tak. Yang paling penting sekali tu dia royak kata ambil daripada tok guru dia nama Laits, dia biasa jumpa sungguh kedak dengan tok guru dia nama Laits. Jumpa sungguh kedak kena pergi cek lah. Mana kata cek dia balas mana, tok sab dia gi tuasab atau kemudian baca perawat nak ringan sosok. Lagi baca perawat nak ringan sosok. Seperti Imam Al-Bukhari kita kena ada orang juh ilmu hadis besar, ngapa orang sikah orang percayai lah. Dia royak kata ambil hadis ni daripada tok guru, seorang tok guru dia nama Amr bin Khalid. Pergi baca sejarah Amr bin Khalid. Nama sungguh dia nama gapo? Amr bin Khalid bin Farrukh bin Sa'id At-Tamimi Al-Hawzali. Gelar dia Abu Hasan. Dalam sanad tak sebut lagi Abu Hasan, pak kepada Hasan, gelar yang terkenal pada masa dia hidup dulu. Masa dia hidup dulu. Orang mana dia? Orang Mesir. Kita baca sejarah jumpa orang Mesir. Mati pada tahun 229. Mati 229 mati. Tepat yang mati tu mati di Mesir. Sejarah catat habis. Ulama hadis ni dia wi kepentingan kerana sungguh dalam nak cari perawat nak ringan talakun ni adalah kekritikan tidak pokong hadis Nabi SAW tu. Walaupun dia penat, walaupun dia letih, walaupun dia orang panggil tak kena letih tara mana untuk nak boleh satu komun kira nak ringan sore-sore mungkin pada sanad ni 1 2 3 4 orang. Kalau tak bila sahabat Nabi ni, kerana sahabat Nabi juh tak kena pergi tak kena pergi keliru dah kata Abdullah bin Amr juh tak juh bohong tak bohong, tak kena pergi keliru dah. Sebab sahabat semua juh. Tapi di antara Bukhari dengan sahabat kalau 4 orang kena pergi sok kaum sore-sore. Kita tengok. Dan juga kena pergi tengokkan hai tasanna orang panggil. Tasanna ulama hadis yang terkenal. Ulama hadis itu yang nak kata ia seorang ning satanak dia balas mana. Seperti Imam Az-Zahabi, seperti Imam Ahmad, seperti Ad-Daraqutni, seperti Abu Hatim Ar-Razi, seperti Yahya bin Ma'in ni orang panggil ton ulama hadis ciu chanในการตัดสินนักรายงานhadis. Ciu chan sebab apa? Ciu chan sebab dia ni duduk dengan hadis Nabi banyak. Hadis mari dia tahu dia kata hadis ni bokrang mana. Hadis ni mari dia tahu kata bokrang mana. Hadis ni mari bokrang mana. Orang yang nak tahu kau bokrang kekurangan dalam hadis ni kena ngapa hadis ribu-ribu ataupun juta-juta hadis. Kena ngapa juta-juta hadis. Amr bin Khalid tu guru Bukhari ni. Yahya bin Ma'in saya rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
Ahmad bin Hanbal mati pada tahun 241. Yahya bin Ma'in, ni orang panggil Kursi dalam cari ilmu. Musafir dan tagi ngaji situ ngaji sini sekali. Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in 233 mati dulu daripada Imam Ahmad lah. Dia kata Amru bin Khalid tok guru kepada Bukhari seorang ini thiqatun, dipercayai dah, tak Nabi megapo. Az-Zahabi dia kata thiqatun sabtun, dipercayai dan juga hebat. Sabtun mana kata kekuatan hebat. Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata thiqah, dipercayai. Kita baca-baca perkataan ulama yang kata kepada dia tu pakat atau sikah belaka. Mana kata tak kena syak, kata dia adalah orang sikah ni. Mana apa? Satunya dia ada adalah juru, yang keduanya ingat takwa. Perkataan sikah yang ulama buis, misalnya kata ada rawi kepada saya kata sikah, makna kata pada saya ni ada dua perkara. Satunya kena juru, tak buat jahat, tak kacak bohong. Yang keduanya ingat tak kena kuat. Nak tahu balas mana ingat tak kuat tak kuat? Setiap orang setiap orang dia ada nak murid masing-masing. Anak murid kelum ning dia ngaji ngatuk guru sore ning pada awal-awal. Riwayat hadis baik ning. Anak murid kelum ning ngaji ngatuk guru sore ning akhir-akhir dah masa tua dah. Riwayat hadis tu lah ya, tapi riwayat tak serupa, belik sikit. Sebab ingat tok guru pada akhir hidup dia tu tukar dah. Orang tua biasa ingat tak serupa dengan orang muda. Habis tu ulama dia orang panggil atau tumte, bahasa sejarah panggil atau tumte sungguh lah untuk nak pergi cari perawat sore-sore untuk nak tahu kata jumpa sungguh ke tak ada orang ni, juru sungguh ke tak, untuk nak jaga dia Nabi lah. Kalau lah juru belakang selepas daripada Amr bin Khalid, Al-Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad orang Mesir juga. Ada ni mana kata Bukhari ni tok guru dia Mesir, sanad dia boleh ada Mesir belakang sampai kepada Nabi Madinah lah. Al-Laith bin Sa'ad ulama besar di Mesir. Al-Laith bin Sa'ad ni orang hebat, ulama yang hebat. Sampai ke Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ni dia ngaji dengan Imam Malik di Madinah. Ngaji dengan Imam Malik di Madinah sampai ke Imam Malik mati 279. Imam Malik mati, dia pergi kepada Mesir, pergi ngaji di Mesir. Bawa dia pergi di Mesir tu, dia pergi jumpa dengan Laith bin Sa'ad, tok guru dia kat ni, tok guru Syafi'i. Dia tengok ngaji dengan Laith bin Sa'ad, dia kata Al-Laith afqah min Malik. Laith ni tok guruku Laith Organing ni lebih hebat, ilmu lebih banyak daripada tok guruku Imam Malik lagi. Kerana dia ngaji dua guru, dia boleh beza lah kata guru seorang mana yang hebat lagi tu. Bagi tapi Laith sebab apa? Ia tak masyhur, tak dongdang supaya dengan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali sebab anak murid dia tak sebab ilmu mana. Anak murid dia tak sebab ilmu mana. Al-Laith bin Sa'ad apabila dia tok guru besar tak kena keliru lah. Sampai ke Imam Syafi'i dia mengaku kata ilmu banyak, makna kata di segi naidan kan rangan hadis pun adalah thiqah seperti mana ulama dulu royak juga. Ni Al-Laith bin Sa'ad. Dalam sanad ni Bukhari dia kata haddatsana Laith, tak royak bakapa anak pia bakapa nama sungguh benar, royak nama Laith. Padahal dunia ni orang nama Laith bukan seorang. Habis tu orang hak mengaji hadis dia kena cari Laith di sini ni. Laith anak murid kepada Amr bin Khalid. Seorang mana? Laith seorang mana? Anak dia. Anak tahu apa? Mati tahu apa? Dua orang ni jumpa di mana? Kalau sama-sama Mesir, kalau jumpa di Mesir, okey. Kalau tak jumpa di Mesir, jumpa di mana? Cek untuk nak jaga hadis Nabi, satu hadis ya. Nak cek nak kata sahih ke tak sahih. Laith siqah dah. Laith ambil hadis ni daripada Yazid. Bukhari yang kata Yazid saja. Nama Yazid bin Abi Huwaib. Al-Misri, orang Mesir juga. Makna kata sanad ni sanad Mesir orang panggil. Bukhari orang Uzbekistan. Bukhara dulu orang panggil Rusia. Sekarang ni Uzbekistan. Ambil dia batuk guru dia Amru, orang Mesir. Amru ambil dia batuk guru dia Al-Laith bin Sa'ad, orang Mesir. Al-Laith bin Sa'ad ambil daripada Yazid bin Abi Huwaib, orang Mesir. Semua tiga orang ni orang Mesir lah. Mesir ni bukan tamadan, Mesir ni orang hebat. Orang hebat. Yazid bin
bin Abi Hubaib Al-Misri ni wanak tahun 53, mati pada tahun 127. Ulama kata apa kepada dia? Ibn Hajar ayat kata thiqatun faqih, orang yang boleh dipercayai, ingat kuat dan juga faqih. Faqih ni mana kata alim benar dari segi hukum ahkam Islam, hukum halal haram ketimna. Mana kata orang yang hebat benar dari segi ilmu fiqh lah, syariat Islam, ilmu syariah wi kepada dia. Ni Yazid ambil daripada Abul Khair. Abul Khair ni kalau kita baca hudah-hudahnya, Abu makna pak, Khair makna baik, pak kepada baik. Pas nama sungguh nama gapo? Kena carilah. Abul Khair ni anak murid kepada Abdullah bin Amru ni. Dia ambil hadis dengan sahabat nama Abdullah bin Amru, nama gapo? Nama dia Marthad bin Abdullah. Marthad bin Abdullah, nama dia Marthad. Nama tak sahu mana, tak biasa dengan mana nama orang Arab. Dia adalah Al-Misri juga, orang Mesir juga. Mana kata sanak ni boleh jadi semasa Bukhari pergi ngaji, pergi ambil dengan Tok Guru Mesir ataupun di negeri Mesir. Lalulah dari sana orang Mesir belaka dan juga Juh belaka, dipercayai belaka. Cukup 4 orang, tak sampai 4 orang sekal belaka. Sanak sahih. Tapi isi belum lagi. Isi kena tengok isi pula, kata isi ni pergi berlawan dengan Quran dah. Misalnya Quran goyak kata boleh, tapi isi hadis goyak tak boleh. Quran dengan hadis hak nak kita kena tak andap berat. Quran dulu. Hadis mana pergi berlawan dengan Quran, hadis tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Hadis mana hak tak lawan dengan Quran, tak apa. Tapi hadis tu pergi lawan dengan hadis lain, hak paling kuat lagi, tak boleh guna juga. Tak boleh guna juga. Ni cara orang panggil kata nak pitak raksa hadis Nabi, satu hadis sampai kepada kita sekarang ni bukan mudah lah. Bukhari pun lebih lah. Tok Guru dia sorang. Tok Guru hak cerak, alhamdulillah. Tok Guru mana hak tak cerak? Demo yang Tok Guru ni juh hati, Tok Guru ni tak juh hati. Bukhari mebok. Bukhari kena ada dia jawab apa dia ambil hadis ni boleh ni. Bukhari dia ada jawab masing-masing. Jadi Abdullah bin Amr bin As, sanak ni sampai kepada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ni anak kepada seorang sahabat nama Amr bin As. Amr bin As ni pembuka negeri Mesir. Hadis ni makna kata hadis Mesir dia panggil ni. Amr bin As seorang sahabat yang dibuka negeri Mesir. Abdullah bin Amr bin As anak kepada Amr bin As pembuka Mesir. Abdullah ni, saya ada ayat kata dia adalah daripada 4 orang sahabat muda yang nama Abdullah tapi ilmu banyak. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar anak kepada Umar. Abdullah bin Zubair tak silap seorang lagi. 4 orang ni adalah orang panggil tak abadalah. Setiap orang nama Abdullah belaka dan juga ilmu ni bukan tamadah belaka. 4 orang ni. 4 orang ni bukan tamadah belaka. Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang termasuk sahabat yang tulis hadis banyak. Yang saya biasa kata Abu Hurairah ngapa hadis banyak tapi dia tak kerti tulis. Abdullah bin Amr bin As ingat kurang tapi dia tulis banyak. Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhah. Satu kali dia kata aku ni tulis belaka, dengar gapo daripada Nabi, tulis. Tujuan apa? Untuk nak ngapa. Abu Hurairah tak tulis, dengar sekali ingat, dengar sekali 2 kali ingat, dengar sekali 2 kali ingat tak kuat Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr tak biasa. Sehingganya Quraisy, orang kafir Quraisy kata, Abdullah mau tulis apa perkataan Muhammad, manusia seperti kita ya, ada marah, ada cergah, ada suka. Kata kita dia bangun diri cari Nabi. Cerita Nabi kata, tulislah, so dengarlah kafir Quraisy tu. Kerana tidak ada apa yang keluar daripada mulut aku melainkan itu adalah al-haq, benar-benar wahyu. Tulis. Walaupun Nabi kecek semasa Nabi marah sendiri, Nabi arom krot pun sendiri, tapi itu adalah wahyu juga. Kalaulah itu adalah hadis yang sahih. Hadis ni nak
anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi. Telah bertanya. Di sini tak sebutlah lelaki seorang itu nama apa, tapi sahabat ceraklah. Sahabat cerak tak sebut sini nama sahabat, nama lelaki seorang itu nama apa, tapi ceraknya sahabat. Kerana apa? Dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia juga tanya Nabi mengenai dengan Islam. Tanya apa? Ayyul islami khair. Islam pasal mana hak molek, comel, baik, bagus. Dalam Islam kita ni orang panggil kata syara'i'. Syara'i' mana apa? Ajaran yang banyak benar. Yang kita boleh buat, yang kita kena buat, yang kita boleh buat, orang panggil. Hak kena buat hak wajib, hak boleh buat hak sunat, orang panggil. Banyak. Hak kena buat sembahyang 5 waktu, bayar zakat, puasa bulan Ramadan, buat haji. Hak ni hak wajib, hak kena buat. Hak kita boleh buat sunat. Sunat banyak. Lebih banyak daripada benda yang wajib lagi. Tapi hak mana hak paling baik sekali? Nabi SAW kata tut'imut ta'am, beri makanan kepada orang lain. Yang pertama. Yang keduanya, wa taqra'us salam, beri salam kepada orang yang mengenal dan juga orang yang tak kenal. Bukan hanya pilih sahaja orang yang kamu kenal saja. Beri salam kepada orang yang kenal saja. Orang tak kenal tak. Orang Islam tak. Orang Islam tapi tak beri salam kepada orang yang tak kenal. Kerana apa? Tak kenal sebab salah. Yang pertama sekali, wa tut'imut ta'am, beri makanan. Beri makanan kepada saudara Islam, khususnya kepada orang yang sangat berhajat kepada makanan. Orang yang susah lah. Orang yang susah. Orang yang susah kita kena tolong. Orang yang berhajat. Boleh ke tak? Boleh juga kita beri makanan kepada saudara tapi rumah tak susah kali, boleh. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala dan juga Jibril wasiat kepada Nabi suruh buat baik kepada jiran, orang tepi rumah, seolah-olah kata dia adalah waris kita, boleh makan saka kita. Mana kata orang tepi rumah yang kita tinggal. Gapo kata yang kita boleh beri makanan? Makanan kita 3 kali sehari kita makan, sama tawan kita makan. Kalaulah isteri kita dia buat makanan sendiri, Islam menggalakkan banyak kuah, orang panggil banyak air, banyak kuah, makanan gula ke, tujuannya untuk kita boleh bagi orang yang duduk tepi rumah kita, jiran yang duduk tepi rumah kita. Wa tut'imut ta'am, beri makanan kepada saudara kita. Yang kata beri makanan kepada saudara kita, hak tak susah pun boleh beri, pahala. Tapi yang paling afdal lagi, kalau kita tanya bab sedekah ke, bab beri pertolongan ke, beri kepada orang yang susah, yang berhajat, lebih afdal daripada kita beri orang yang tidak susah banyak, orang panggil tidak, orang yang tidak susah sangat. Tidak susah sangat. Habis itu Nabi SAW dia sunat menggalakkan kita ni ataupun sebut satu hadis. Dia kata syarrul walimah. Walimah ni mana apa? Walimah ni mana kata puluk, buat makan ni. Puluk lah, nikah. Nikah ni adalah hari yang gembira sekali, gobah lemu lah, kambing lah, gula lah, makan dia sedap-sedap. Pakai yang baik, yang cantik, yang jangan belakang. Buka kemah yang besar dalam kampung. Itu mana kata hari yang makannya sedap sekali lah, mana kata tak song capak nak makan ni huduh-huduh. Tetamu mari makan dan juga klik hidup supah rana walimah demo makan ni teruk. Tak cerak, makan ni kena baik. Sekadar mampu. Nabi SAW kata syarrul walimah, sejahat-jahat walimah. Puluk lah, benda kata puluk hak paling jahat sekali adalah puluk yang tud'a ilaiha al-aghniya, ajak pergi kepada walimah itu hanya orang yang kaya sahaja, tetapi tinggal orang-orang yang fuqara dan juga miskin. Puluk yang kita buat hari ni, kita ajak orang yang kaya sahaja. Apa? Tak boleh ni anak nikah sekali ni kena ajak orang yang ada kedudukan dalam masyarakat.
Kena ajak nayuk tu, kena ajak nayuk ni, kena ajak demo tu, demo ni orang yang hebat-hebat. Di antara sebabnya untuk mereka kaya-kaya boleh duit. Orang panggil apa? Song kepada kita, anak kita yang nikah hari ni. Tetapi kita terlupa orang yang susah, yang miskin, yang fakir, anak-anak yatim, kita terlupa ajak dia mari makan dalam makanan walimah kita. Nabi beri sifat walimah bahasa ni kata syarrul walimah, sejahat-jahat walimah. Nah, habis tu banyak mana hari ni pula yang masyarakat Islam kita buat, kita padah anak orang susah hati. Kita tak nafi kata setiap kampung ada orang susah belaka. Nah, dalam kampung ni, dalam kampung Capadiga ada orang susah di mana-mana. Habis tu comel kalau lah kita nak pulut, kita pergi buat kaji kata dalam kita buat pulut dalam kampung Capadiga misalnya kata, pergi buat kaji dalam kampung Capadiga ni ada berapa rumah, berapa keluarga yang jadi orang susah, ambil baca beri kepada dia dan juga royak kepada dia, hari kita pergi makan saja tak usah beri duit dalam sang kapal sikit apa. Ini ada dasar baik-baik walimah. Jangan terlupa orang susah yang bersama masyarakat dengan kita. Ini kita padah orang susah, orang kayu aja, orang susah di tepi tu ya. Duk tengok. Kadang-kadang kita beri makanan kepada dia bila petang hari tu. Makanan lebih baru kita beri. Subhanallah. Dan juga beri makanan ni adalah di antara benar yang Nabi SAW mendidik para sahabat dulu. Sahabat dulu ni ada makan ni pun bui, tak ada makan ni pun bui juga. Tu sahabat. Satu orang lelaki mari cari Nabi SAW, cari Nabi, mari duk cakap dengan Nabi. Kata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni majhudun, aku ni tak ada makan ni, tak ada pakai, tak ada duit sekabuk. Setelah lagi ni tak tahu nak ambil duit mana, nak ambil makan ni mana mari makan. Majhudun mana kata? Lapar lagi dan juga fakir, susah lagi. Nabi SAW suruh sahabat dia pergi rumah isteri dia yang pertama, tanya ada gapo hati rumah. Sahabat klik mari, tak ada gapo sikit habuk meleket air. Rumah Nabi tu, kemo kita. Nabi suruh pergi kepada rumah isteri yang dua pula. Pergi kepada rumah isteri yang dua, jawab apa sama, tak ada gapo makan yang tinggal sikit habuk rumah Nabi, illal ma', air saja. Rumah yang tiga, yang keempat, yang kelima, semua setiap orang isteri Nabi jawab apa sama. Belaka kata tidak ada makan yang lebih untuk boleh nak halal kepada tetamu Nabi seorang ni, mari tak ada makan ni, mereka air saja. Nabi pun tak sampai hati lah nak beri air kepada sahabat dia seorang ni. I'la istihar kepada sahabat, man minkum yudhifu dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laila. Malam ni fakmum seorang mana atik boleh terima tetamu ataupun boleh nak orang panggil nak ambil tetamu Rasulullah seorang ni giwi makan ni, gi cara lah mana kata terima lah kata aku, sebab aku tak ada makan ni Nabi soalan kata gitu. Seorang lelaki daripada Ansar, orang Madinah kata angin, ana ya Rasulullah, apa aku diri tak apa ya Rasulullah, bawa tetamu. Bahkan dia sendiri tak tahu lagi di rumah ada gapo ratik dah. Sanggup nak terima kebaikan dulu, nak tu terima ta'am. Orang yang panggil tak orang berjuh ke abrar. Nanti kita baca ayat lagi, orang abrar yang kita dengar tadi pada hari Jumaat, kita dengar surah sajadah tu. Siapa rumah tanya kepada isteri dia, duduk bilik tetamu, masuk kita lah, tanya isteri dia ada gapo makan atik hari ni, kita nak terima tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bini dia jawab kata tak ada gapo sikit abu abang, meleke makan ni anak. Orang panggil tak makan debu, orang panggil apa ahan pong, hak anak makan, budak kecil makan tu ada. Tapi dia tak jahalah juga kebaikan. Seolah kata dia ni yang kata kebaikan ni aku kena boleh terima tetamu Rasulullah ni, bukan tamadah ni. Dia ayat kepada isteri dia kata pita usaha wakwi anak tidur malam ni dengan tak kena makan ni. Dan juga kita akan ambil makanan yang tinggal sedikit ni anak kita ni beri kepada tetamu kita, kerana makan cerak, kerana orang susah, orang yang tak ada makan ni, orang majhud. Sekali anak tidur dengan keadaan gitu, tak makan gapo sikit apa malam tu,
Dan juga dia dengan isteri dia buat gelak kata duk makan dengan kadang mengata gelak tubik hari. Akik makan Nabi kepada tetamu Rasulullah, kita makan. Tetamu Rasulullah nyata, mari makan sekali. Dia kata, aku telah makan dah dengan isteri ku dan dia. Gelak saja tak ada makan kali. Sehingganya lelaki tetamu Nabi SAW itu makan. Sekenyai malam itu dengan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi esok maya subuh bersama dengan Nabi. Nabi panggil sahabat seorang ni, orang esok seorang ni kata, Tuhan ni telah suka, orang panggil. Tuhan suka, orang panggil Tuhan guna kalimah dalam hadis kata dhahika, orang panggil tu warak. Tuhan suka. Tuhan suka pada mana Allah Taala alam lah, tapi Nabi dalam hadis tu suka. Sebab apa Tuhan suka? Kejut dengan perbuatanmu yang buat kepada tetamu aku pada semalam. Tak soalan kata Tuhan pun tak suka juga kata mung nak buat pasal tu. Orang panggil tak saya salah dan kanat ni. Tuhan suka dan juga makna kata Tuhan gembiralah dengan kebaikan yang orang Ansar buat tadi. Nah, ni tarbiyah orang Juh, orang panggil kata rubahkan pin kondi seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala ayat Al-Quran dalam surah As-Sajdah. Allah Taala firman kata innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Pada ayat tadi Allah Taala kata innal abrar, sesungguhnya orang juh. Abrar ni mana kata orang juh, orang suka buat baik. Dan juga selepas daripada tu Allah Taala sebut sifat sasa. Kullasan kundi, buat gapo katik. Yang pertama buat gani, yang kedua buat gani, yang keempat buat gani. Di antara sifat kebaikan yang orang juh akan buatnya, wa yut'imun, beri makan kepada dia. Nah, ala hubbi, makan ni yang dia kasih beri kepada orang miskin, anak yatim, wa asira, orang yang duduk dalam ikut orang kena ikat celesek orang. Kalau masa Nabi orang kena ikat celesek, beri juga makan ni. Innama nut'imukum liwajhillah, beri makan ni tadi kerana Allah Taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur, tak ada niat nak boleh balas saya gapo, tak ada niat nak beri orang kapkun gapo sikit pun tak. Walimah pasal ni kita buat walimah untuk apa? Walimah tak ada song, payah kalau kecek walimah tak ada song, dia panggil tak ada duit. Tak ada duit. Ni la nuridu minkum jazaa'an wala syukur, tak say jazaan pada mari makan pula dah kena wisang pula balas dah. Syukuran ataupun terima kasih tak say. Kerana Allah Taala tahu 100%. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ni sifat orang-orang jauh di antara we makannya dengan tidak nak gapo balas sikit habuk. Wa tut'imut ta'am. Dalam satu hadis lagi, sama juga orang paling kata dengan beri salam. Nabi SAW sabda kata wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, rawahu Tirmizi. Haraplah kamu beri makan kepada orang yang susah ataupun orang tak susah, dan juga hubunglah silaturahim di antara waris-waris kamu, dan juga bangunlah kamu semaya malam pada waktu manusia sedang tidur, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Amalan beri makan ni adalah amalan yang akan membawa kita masuk syurga. Sebab apa tak buat kita boleh masuk syurga? Beri makan kepada orang lain. Beri makan. Hari ni makan ni yang saya rasanya yang paling baik pasang tu, yang cheap kita beri beras, kita beri minyak, beri gapo, dia boleh pakai lama, tayar cai. Pahala kalau pakai sebulan dia cukup pada pakai sebulan pahala akan terus sampai kepada kita. Cidik untuk buat kebaikan. Lauk yang kita beri buku boleh hari sehari dua habis lah. Tapi bukan kata boleh beri juga, tapi kalau kita boleh beri beras, pasal ni dia boleh pakai selama-lama, pahala kita sebulan. Teringat kepada seorang ulama negeri Saudi, Syekh Abdullah bin Jibril telah mati, rahimahullahu ta'ala, ulama besar Saudi dulu.
Dia adalah orang yang jadi ulama. Ilmu banyak. Hari ni kalau kita sebut Syekh Abdullah bin Jibril, orang Saudi, orang yang ngaji negeri Saudi ataupun orang hadap pasal ngajar ni, tak ada dia tak kenal. Fatwa-fatwa dia hari ni kita boleh baca. Dan juga dia adalah orang yang kaya. Orang terkenal. Website hari ni, website dia ada lagi. Ilmu dia ada sebar lagi. Molenetik dia ada lagi hari ni. Dia adalah seorang yang suka buat kebaikan. Ulama dan juga suka buat kebaikan. Di antara benda baik yang dia buat, dia suka beri makanan guni. Orang panggil tu makanan beri kepada orang susah. Dia buat balas mana? Untuk dia boleh nak beramal dengan hadis Nabi yang Nabi SAW kata as-sadaqatu, orang panggil tu sedekah yang buat dengan secara nusuk, tak seorang nampak ni, tudfi'u ghadabar rabbi, boleh hapus marah Allah Ta'ala seperti mana air boleh hapus api mampu. Ini hadis Nabi SAW. Cara dia bagaimana? Mana? Dia ni orang Riyadh, ibu kota negeri Saudi. Dia kaya dah lah. Akhir-akhir hidup dia ni kuam dongdang dia, ilmu dia sebar banyak. Dia boleh belaka yang Allah Ta'ala beri dia lah. Kekayaan pun boleh, ilmu pun boleh banyak, sebar ilmu pun orang terima banyak. Dia pergi dalam Riyadh. Nah, dia sebenarnya ada anak murid, ada orang yang jadi kerja dengan dia lah. Tapi benda ni satu benda yang dia buat seorang sendiri, dia tak ada sepakat dengan orang lain. Nusuk. Dia cari maklumat, komun kata dalam Riyadh atau kawasan dekat rumah dia ni, orang susah berapa keluarga, berapa rumah. Kalau duduk di kondo, duduk di apartmen, duduk di rumah sewa, balik tiwa apa dia biasa habis. Sebulan dia waktu ber zakat dia, duit dia, zakat dia yang banyak yang tak lalu kepada dia, duit zakat dia, daripada duit zakat dia beli. Dia beli makanan seperti beras minyak fak ni lah. Dia buat tung yang cik supaya dengan kita buat tung yang cik pada hari ni, tapi boleh ada besar lagi kan. Dengan kata seguni, berarti guni besar. Di sisi dia ada lah awal bulan duit gaji ataupun duit zakat apa masuk belakang kerja raidah dia ada lah, dan nego apa dia yang Allah Ta'ala kepada dia beli, dia buat syiar, dia boleh kata dia waktu ke 3 malam tubik daripada rumah, ke 3 malam tubik daripada rumah, gi di rumah yang dia ada kamu dah kata rumah seorang mana, di tempat mana kata lorong mana, untuk ambil makanan yang dia buh syahadah tu, kita depan bilik orang susah. Untuk orang susah bangun pada waktu pagi, buka pintu awal-awal cepat sekali, adalah makanan yang dia letak depan pintu rumah dia. Dia waktu lama tahun sehingganya orang dalam ibu kota Riyadh negeri Saudi ni dengar berita ni, kata dia buat bahasa ni. Kebanyakan muasasah atau mulitik dia buat. Mulitik, kalau mulitik hari ni panggil mari mulitik kena upaman, apa ni tahu belaka. Tu baik soal khabar, tu baik warasan, tu baik usai apa. Tapi ni benar nusuk, ni mana tahu. Seperti biasa berlaku pada anak cucu Ali seorang, Muhammad bin Ali bin Abi Talib dulu tu, dia buat bahasa ni. Ambil pikul makan, dia pikul makan ni, pikul sore dia dengan malam kita. Depan orang susah, masa tabi'in, masa dulu. Sehingganya hari tu dia mati. Bawa mati pun. Makan ni depan orang makan ni depan bilik orang susah, tak ada biar mari tak. Biasa orang tahu kata waktu bulan subuh ada orang mari tak makan ni. Dia sore dia. Ni anak cucu cicit hak Ali bin Abi Talib sahabat Nabi tak. Sehingga dia mati ni orang hak mani mayat, dia ni nampak belakang dia bekas pasal supaya pikul bari berat. Dan juga makannya orang miskin pada masa ataupun hari yang dia mati tu putus. Orang miskin tak boleh makan ni. Jadi orang tahu selalu dia kata dialah orang yang sentiasa beri makan kepada orang miskin. Jadi orang di Riyadh tahu berita kata dia dak beri makan ni. Ada satu orang anak murid orang nak Turki jugalah, dia nak tahu kata dia dak beri makan ni sini. Dia tahu dah, dia kisah dia tahu di antara rumah yang dapat makan ni rumah ni.
Lepas Isya pada esok ke hari dia nak pergi mai Isya sudah dia pergi nanti depan rumah ni. Cak kata katuk pita siap untuk nak Fatih tengok kata piya. Mari we makannya. Nanti semenjak Isya sampai pukul 3 dia kata piya. Sampai pukul 3. Ada satu kereta mari cak tu mari katuk kepala pakai simak orang Saudi dia pakai simak orang panggil kain sebab katuk kepala janguk panggil merah Syekh Jibrilnya merah tengok tak cerah piya ada nusuk tengok akhir sekali selepas daripada Syekh Jibril ambil makan dia kita depan bilik orang susah belakang tu dia tu biar nak kelik dia morning sekat jalan tengok tahu akhir sekali kata adalah Syekh Abdullah bin Jibril ulama besar negeri Saudi duk menusuk buat kebaikan masa orang tidur masa orang tak nampak. Dia lah orang yang cerita-cerita ni lah kepada anak murid yang lain boleh tahu kebaikan tu dia. Tapi akhir sekali kita rasanya Syekh Jibril tak ada sengaja nak royak lah. Orang mana kata kebaikan ini lucu ditahu oleh orang lain. Tu nak royak kata orang siapa peringkat tu sebenarnya tak pasti kena orang kaya. Orang susah seperti kita boleh buat. Seperti kita boleh buat sebenarnya berah ke minyak jebur ke ataupun gapo kita boleh kita depan orang susah. We peduli kepada orang susah yang berada di dalam masyarakat kita. Itu tut'imut ta'am. Yang keduanya wa taqra'us salam. Beri salam kepada orang kenal dan juga orang tak kenal. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad, Nabi sebut kata di antara alamat kiamat kecil, tak salah, alamat kiamat kecil iaitu beri salam hanya kepada orang kenal saja, tak beri salam kepada orang yang tak kenal. Pilih beri salam kepada orang kenal saja. Ni sini cerah nyata kata kita boleh beri salam kepada orang yang tak kenal. Khusus orang Islam lah. Orang Islam yang kita tak kenal beri salam. Kerana lebih kurangnya orang Islam sesama orang Islam adalah saudara seperti mana Allah Ta'ala sebut kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara gimari. Saudara. Dan juga kita beri salam, sebar salam ataupun kita bina masyarakat we suka beri salam, jumpa beri salam. Jumpa beri salam. Sehingganya katakan sahabat dulu tu jalan sekali dua orang ni. Duk musafir tengah jalan, bawa siapa tengah jalan, jumpa berkayu ataupun batu. Hak ni pilih lagi kau ni, hak ni pilih lagi kau ni. Bawa pilih lagi kau ni dah, berkayu sah, bagi jumpa sekali lagi, wi salam pula assalamualaikum. Orang panggil tak jumpa muka tak siapa minit. Kerana lakoh pergi kepada batu star berapa week ya, tapi bisalah suka bisalah afsyus salam bainakum. Nabi SAW yang kata nak kedak Nabi kata la tu'minu hatta tahabbu. Tak akan kamu jadi orang yang beriman melainkan kamu kena kasih pergi mari dulu. Wala tahabbu. Dan juga tak akan orang panggil tafak kamu ni kasih pergi mari sehingga kamu kena beri salam. Afsyus salam bainakum. Satu riwayat lagi kata nak tahu ke tak? Cara mana ratik yang kamu boleh masuk syurga? Ala adullukum. Nak riwayat kata gapo ratik yang boleh kamu buat dan juga kamu boleh masuk syurga. Di antaranya ifsya'us salam, iaitu beri salam, saya buat salam, pro salam orang panggil. Jumpa seorang ni beri salam, tak kenal beri salam. Salam. Cerak menyata katakan hai salam sengkalakkan tamuh al-mahabbah. Tamuh orang panggil taqam rakai sengkalakkan. Nabi SAW kata jangan kamu seorang daripada kamu balas dengan saudara sesama Islam balas lebih daripada 3 hari. Kalau lebih 3 hari dosa besar. Dosa besar tak kena Ta'ala. Tapi kalau belum sampai 3 hari tak dosa lagi lah. Balah orang ni lebih daripada 3 hari dosa. Nabi yang kata 2 orang ni yang balah, hak mana lebih baik lagi? Hak lebih baik di antara 2 orang ni allazi yabda'u bis salam. Hak mana seorang mana mula wisalah dulu, orang itulah orang yang paling baik dan juga boleh pahala besar daripada Allah Ta'ala walaupun dia tak salah.
Dia balas dua orang ni salah. Orang ni salah tapi dia tak salah kali, tapi dia orang mula-mula lah aku tak salah, aku nak baik. Aku nak bersalam dulu. Assalamualaikum. Jemput assalamualaikum. Kerana biasa balas di antara, kalau balas di antara seorang dua orang ni dia akan orang panggil paling muka pergi mari, tak tahu salah lah. Sungguh ni. Ini berlaku semua orang Islam. Kalau balas tak salah, jumpa muka usaha nak lari. Betul Nabi SAW kata yang paling baik sekali orang yang mula bersalam. Mula bersalam. At-ta'lif bainal qulub. Pahala besar kerana kerja Nabi di antara kerja yang Nabi mari, yang Allah Taala hantar nabinya untuk taklif, hubung hati di antara orang Arab. Orang Arab belum Nabi mari ni pecah belah. Arab belaka, kecil Arab belaka. Arab Bani ni duk sini, balah pergi mari. Berpuluh-puluh tahun balah, pagai pergi mari. Tapi bawa Nabi mari, Nabi perang down. Orang Arab ni mari sekali. Khususnya kita tengok cerita orang Muhajirin dengan orang Ansar ni boleh mari bergegu. Orang Mekah tinggal harta dia mari Madinah, Nabi bergegu. Siapa ke sahabat orang Madinah ni yang kata aku ada bini dua orang, memilih Nasrani, aku akan tolak kuih dimu. Aku ada tanah, mau nak tanah aku mana ambil kuih. Ni yang kata al-ithar. Mahabbah, siap gimari, cinta gimari di antara orang yang beriman. Itu hadis. Wisalah ni menunjukkan kata iman ada juga. Iman kurang lah kalau duk balas tak wisalah paling belakang gimari tu. Seterusnya babun minal iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab yang seterusnya hadis yang ke-13. Daripada iman juga bahawa kita kasih kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada diri kita. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Hadis ni daripada tok guru lain namanya Musaddad bin Musarhad. Musaddad ni orang Andalus, orang Andalus Spain sekarang lah ni. Mari mengaji ni, dia ni adalah murid kepada Imam Ahmad. Murid kepada Imam Ahmad, tok guru kepada Bukhari rahimahullahu taala. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad, nama dia, nama betul, nama orang panggil titih dia. Al-Asadi Al-Basri, mati pada tahun 228. Dia ni mengapa hadis banyak lah. Orang yang ambil hadis mari mengaji dengan Imam Ahmad, ambil hadis pergi sebar di Andalus di Spain, dia. Ambil hadis pergi sebar di Andalus di Spain, dia lah. Ambil daripada tok guru dia nama Yahya. Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ambil daripada Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah imam besar, ulama hadis besar. Ambil daripada Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, ulama hadis di Mekah, mata buta tapi berilmu, ilmu banyak. Mati pada tahun 117. Dan juga Qatadah tabi'inah, anak murid kepada sahabat, ambil hadis ni daripada Anas bin Malik, seorang khadim Nabi SAW yang mati pada tahun 93 Hijrah, sebagai sahabat yang terakhir sekali yang mati di Basrah. Dia mati di Basrah di Iraq. Anas ni dia yang kata Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak akan beriman seorang daripada kalangan kamu. Tak beriman di sini bukan kata iman mana kata iman, tak iman langsung kufur, tak. Tak iman di sini kata iman kurang. Iman kurang sehingga kamu kasih cinta kepada saudara kamu seperti mana kamu kasih kepada diri kamu. Kita suka nak kita boleh gapo, nak kita boleh duit gaji banyak, makan sedap, kita kena kasih kepada saudara kita seperti juga. Jangan kata saudara kita susah, kita dah senang-senang lagi. Kita tak tolong gapo sikit abu kepada saudara kita. Ni supaya dengan tadi lah, kena kasih al-mahabbah. Kamrak tangkut. Di sini makna kata apa? Makna kata jangan icah, jangan berdeki kepada saudara kita.
Dan kalaulah ada deki kepada saudara kita, mana kata kita tak kasih kepada saudara kita. Jangan berdeki. Jangan berdeki. Kerana berdeki ini boleh makan kebaikan. Iyyakum wal hasad. Jaga kamu daripada berdeki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Nabi kata, jaga baik-baik kamu, jangan berdeki kemari saudara Islam sama Islam, kerana sesungguhnya berdeki itu boleh makan kebaikan yang kita buat semua hilang habis, seperti mana api itu dia boleh makan kayu api. Makan kayu api siapakah habis licin. Api makan kayu. Nabi jaga ni, kita kena kasih. Daripada hadis yang dhaif lah, tapi kita guna banyak juga, kata man lam yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum. เพียรตะวีตะไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมด้วยกัน Suria ada susah kita tak khabar apa, Palestin kena bunuh kita tak khabar apa, Rohingya kena hamak, kena bunuh, kena apa, kita tak peduli sikit apa, tak minta khairat, tak cari jalan, tak berdoa nak minta Allah Taala tolong dia. Ini menunjukkan kata kita ini adalah orang yang iman kurang. Iman kurang. Dan juga man lam yahtam bi amri muslim falaysa minhum. Kita seolah-olah kata bukan daripada kalangan umat Islam, kerana kita tak kasih umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Itulah menunjukkan kata kita semakin mana kasih rasa sia belah kepada saudara sesama Islam kita, menunjukkan kata iman kita sangat kuat dan juga sangat kukuh, seperti mana hadis ini yang Nabi SAW sebut. Itulah kita pada hari ini, kita sambung lagi pada minggu depan bab yang seterusnya, iaitu kasih kepada Nabi daripada iman, kasih kepada orang Ansar. Orang Ansar, orang Madinah tu adalah daripada iman juga. Wafaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.